Analisis dan taksiran penyata kewangan untuk membuat keputusan adalah analisis terhadap butir-butir pada penyata kewangan sesebuah perniagaan. Selalunya penyata kewangan ni adalah dia terdapat penyata pendapatan, kunci kira-kira, buku tunai dan penyata untung rugi. Selalunya siapa yang guna butir-butir ni, analisis ni? Selalunya adalah pihak pengurusan. Pihak pengurusan ni dia nak menilai prestasi serta membuat keputusan untuk manfaat perniagaan. Contohnya dia nak tahu berapa pulangan atas modal dia. Jadi dia menggunakan analisis yang ni lah. Kemudian pihak bank. Kenapa pihak bank memerlukan analisis ni? Membuat analisis ni untuk membuat keputusan untuk kemudahan kredit. Contohnya sesebuah perniagaan tu nak buat pinjaman dengan pihak bank. Jadi pihak bank memang perlu membuat analisis nak tengok mampu tak sesebuah perniagaan tu untuk bayar balik. Kemudian pihak pelabur. Kenapa pihak pelabur perlu membuat analisis? Untuk membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Pelabur dia akan melaburkan wang. Jadi untuk dia nak cek sama ada dapat pulangan berapa. Nak tengok pulangan atas modal dia, untung bersih dia. Jadi dia menggunakan analisis yang ni lah. Kemudian ni contoh itulah penyata kewangan. Ada penyata pendapatan, ada kunci kira-kira, buku tunai. Kemudian jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. Terdapat 3 nisbah. Yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan ni untuk mengukur kemampuan sebuah firma dalam memperoleh keuntungan. Kita nak tengok sejauh mana kemampuan syarikat tersebut dapat untung. Kemudian yang kedua adalah nisbah kecairan. Kecairan ni melibatkan wang keluar masuk selalunya kan. Jadi ianya untuk mengukur keupayaan perniagaan tu dalam membuat pembayaran kepada pihak lain. Contohnya pada pihak bank, kepada pihak supplier. Nak bayar hutang iaitu akaun belum bayar dan pinjaman bank. Yang ketiga pula adalah nisbah kecekapan. Untuk mengukur kecekapan pihak firma atau sesebuah syarikat tu dalam mengurus inventory dia. Stok dia, berapa kali restock barang. Kemudian nak ukur keupayaan firma tu kutip hutang dan juga bayar hutang. Nak tengok sejauh mana dia boleh, berapa kali dia tempoh kutipan hutang dia, tempoh pembayaran hutang dia berapa banyak. Terdapat 3 jenis nisbah kewangan yang perlu dikuasai dalam modul ni. Yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Kita nak tengok kan sejauh mana syarikat atau sebuah perniagaan tu dapat untung. Terdapat ada dia punya rumusan kat sini, rumus kat sini ataupun formula kat sini untuk analisis nisbah ni. Yang pertama adalah peratus untung kasar atas kos jualan, iaitu tokokan. Untung kasar, formula dia untung kasar per kos jualan darab 100%. UK per KJ darab 100%. Contohnya, kita dapat jawapan. Kita masukkan dulu. Dalam penyata kewangan, kita ambil untung kasar. Kita ambil kos jualan, masukkan darab 100%. Kita dapat jawapan dia adalah 80 sen. 80 sen. Jadi, cara nak baca dia nanti adalah bagi setiap RM1 kos jualan, kita kena baca yang bawah dulu. Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar, yang atas pula, untung kasar yang kita dapat yang diperoleh adalah 80 sen. Yang jawapan dia itulah, iaitu 80 sen. Yang kedua adalah peratus untung kasar atas jualan, iaitu margin untung kasar. Kalau dia nak margin untung kasar, formulanya adalah untung kasar per jualan bersih darab 100%. UK
per JB darab 100%. Contohnya kita dah masukkan dalam formula ni untuk kasar dia berapa, jualan bersih berapa, darab 100%. Kita dapat jawapannya adalah 50 sen. Okey, jadi cara bacaannya adalah bagi setiap RM1 jualan bersih. Baca yang bawah ni. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 50 sen. Jawapan tadi lah yang kita dapat tu, 50 sen. Yang ketiga, bawah nisbah keberuntungan ni adalah peratus untung bersih. Tadi peratus untung kasar. Yang ni peratus untung bersih atas jualan, iaitu margin untung bersih. Okey, formulanya adalah UB per JB darab 100%. Okey, untung bersih per jualan bersih darab 100%. Okey, maksudnya bagi setiap RM1 jualan bersih, okey, untung bersih yang kita dapat ialah jawapan tu. Contohnya kalau jawapan kita dah masukkan, kita dapat jawapan 30 sen. Okey, jadi untuk kita tafsirkan adalah bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 30 sen. Jawapan yang tadi lah. Kemudian pulangan atas modal. Okey, pulangan atas modal, formulanya adalah untung bersih per modal awal. Modal yang bermula darab dengan 100%. Okey, UB per MA darab 100%. Okey, jadi contohnya kita dapat jawapan dia 20 sen. Okey, jadi cara tafsirnya adalah bagi setiap RM1 yang dilaburkan, iaitu modal awal tu, duit pelaburan kita pada mula tu. Okay, jadi bagi setiap RM1 yang dilaburkan, untung bersih atas ni, untung bersih yang diperolehi ialah jawapan tadi, iaitu 20 sen. Ni pulangan atas modal ni selalunya untuk keputusan pelaburan. Apabila pelabur nak melabur duit untuk sesebuah syarikat tu, dia nak tengok pulangan atas modal. Banyak mana yang akan dia dapat untuk atas pelaburan dia tu lah. Okey. Kemudian kita tengok nisbah yang kedua, iaitu nisbah kecairan. Okey, nisbah kecairan, ingat lagi, nak ukur sejauh mana sesebuah syarikat tu ataupun sebuah perniagaan tu membuat pelbagai jenis bayaran kepada pihak luar, supplier, iaitu pembekal melalui akaun pembayar dan juga pihak bank. Okey, nisbah ni menunjukkan mampu bayar sesebuah syarikat. Nak tengok sejauh mana syarikat tu, walaupun duit dia banyak masuk tapi mampu tak dia nak membayar. Okey, kita menggunakan nisbah-nisbah ini. Okey, terdapat dua nisbah. Bawah nisbah kecairan ni ada dua formula, iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Dia lebih kurang, cuma ada penambahan sedikit di nisbah ujian asid. Okey, kita tengok dulu nisbah semasa. Nisbah semasa, formula dia AS per LS. Okey, aset semasa per dengan liability semasa. Okey, bila kita dapat jawapan, contohnya kita dapat berapa? Kita dapat 3.7 contoh. Okey, kita dapat jawapan dia 3.7. Jadi cara bacaannya adalah bagi setiap liability semasa RM1. Okey, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak 3.7. Jawapan tadi lah. Ataupun kita genapkan dia, iaitu 4. Okey, RM4 untuk menjelaskannya. Bagi setiap berapa liability semasa tu, okey, RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4 untuk menjelaskannya. Selalunya kita guna ni untuk bayar hutang jangka masa pendek kurang daripada setahun. Tapi okey, kemudian kita tengok formula yang kedua, iaitu nisbah ujian asid ataupun nisbah cepat. Okey. Okey, formula dia hanyalah tolak inventory akhir, iaitu macam tadi nisbah semasa, aset semasa tolak inventory akhir per dengan liability semasa, AS tolak IA per dengan LS.
Okey, cara bacaannya, bila kita dah dapat jawapan, kita dah masukkan aset semasa, dah masukkan inventory akhir, masukkan liability semasa, masukkan. Contohlah kita dapat berapa? RM3.90 kita dapat. Okey, contohnya. Jadi cara bacaannya adalah bagi setiap, ingat ambil yang bawah dulu. Bagi setiap RM1 liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa kecuali apa ni? Inventory akhir. Kecuali inventory akhir sebanyak RM3.90. Jawapan yang tadi kita dapat tu. Untuk menjelaskannya. Ini untuk hutang, bayar hutang segera. Okey? Boleh? Okey, kemudian nisbah yang ketiga adalah nisbah kecekapan. Okey, nisbah kecekapan ni apa tadi? Nak tengok sejauh mana sesebuah syarikat tu cekap uruskan dia punya inventory atau stok dia. Nak tengok keupayaan syarikat tu kutip dan bayar hutang. Okey, bawah nisbah kecekapan ni terdapat tiga nisbah. Okey, yang pertama adalah kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Okey, kita kategori kepada bilangan kali ataupun bilangan hari. Okey, kos jualan, formula dia adalah kos jualan per dengan inventory purata. Macam mana kita nak dapatkan inventory purata? Okey, kita kena ambil dalam kita punya penyata kewangan inventory awal tolak inventory akhir bahagi 2. Dapatlah purata dia berapa, masukkan dekat sini. Okey, jadi masukkan kos jualan KJ per dengan inventory purata, kita akan dapat berapa jawapan dia. Okey, contohlah kita dapat jawapan dia adalah 6.3 contohnya. 6.3 kali. Okey, jadi kita genapkan dia jadi 6 kali. Okey. Jadi cara membacanya adalah perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory. Stok tu kan. Menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 6 kali dalam setahun. Macam tu cara bacaan dia. Okey, kemudian kalau kita nak kira hari, jawapan yang tadi kita darab je dengan 365 hari. Boleh? Darab je dengan 365 hari. Okey, kita akan dapat, contohnya jawapan dia, kita dapat 31 hari contohnya. Jadi, perniagaan telah menyimpan inventory selama 31 hari sebelum dijual. Macam tu cara bacaan. Okey. Kemudian yang kedua untuk nisbah kecekapan ialah tempoh kutipan hutang. Dia ada tempoh kutipan, tempoh bayaran. Tempoh kita nak kutip hutang daripada orang, daripada pembeli ataupun tempoh bayaran hutang. Kita bayar hutang kepada pembekal kita. Okey, macam mana? Formulanya adalah akaun belum terima. Okey, kalau kutip kita akan masukkan dalam apa? Dalam akaun belum terima. Kita nak kutip hutang. Maksudnya belum terima lagi hutang tu kan. Jadi kita masukkan akaun belum terima per dengan jualan kredit darab 365 hari. Okey, contoh kita dapat tempoh ni, jawapan dia, tempoh kutipan hutang ni, kita dapat 70 hari contohnya. Jadi cara bacaannya adalah perniagaan mengambil masa 70 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga adalah tempoh bayaran hutang. Okey, tempoh bayaran hutang adalah berapa lama kita nak bayar hutang pembekal. Jadi formula dia akaun belum bayar. Tadi belum terima, ni belum bayar lagi. Per dengan belian kredit. So kita membeli kan, beli secara hutang. Darab dengan 365 hari. Okey, cara nak tafsir dia, contohlah kita dapat jawapan dia 110. Okey, 110 hari. Okey, cara nak tafsir untuk nisbahnya adalah perniagaan mengambil masa, berapa jawapan tadi? 110 hari untuk menjelaskan hutang kepada pembekal. Okey? Boleh? Ini adalah formula-formula dia. Nanti kita akan buat latihan dan lebih faham lagi lah.
Okey, selepas kita dah buat analisis terhadap nisbah-nisbah yang tadi, okey, dan kita akan dapat maklumat. Okey, melalui maklumat tersebut kita akan buat perbandingan prestasi. Untuk apa? Untuk kita tahu kekuatan dan kelemahan perniagaan, nak rancang, nak kawal masa depan perniagaan dan juga nak buat keputusan ikut matlamat perniagaan. Dan selalunya matlamat perniagaan nak maksimumkan keuntungan. Okey, dan kita boleh buat satu strategi untuk meningkatkan nisbah-nisbah ni. Okey, mari kita tengok strategi yang pertama untuk nisbah keberuntungan. Kita boleh buat, kita tingkatkan harga jualan. Okey, lepas tu kita kurangkan belanja operasi dan kita kawal kos belian dan belanja operasi. Barulah kita punya nisbah keberuntungan akan meningkat. Okey, yang kedua pula adalah nisbah kecairan. Kita tahu kan, kecairan tu ialah kecairan tunai, maksudnya duit di tangan lah. Okey, jadi kita boleh jual aset bukan semasa seperti perabot untuk dapat tunai. Kemudian kita boleh kurangkan pembelian secara kredit dan mohon overdraft bagi akaun semasa. Okey, kemudian kita tengok untuk nisbah kecekapan pula. Macam mana kita nak tingkatkan? Kita boleh buat, kita tingkatkan kadar pusing ganti inventory. Kemudian kita tingkatkan tempoh kutipan purata akaun belum terima dan meningkatkan tempoh pembayaran akaun belum bayar. Okey. Ini adalah cara strategi nak tingkatkan nisbah kecekapan, keberuntungan dan kecairan. Okey. Boleh?